Tapi yang pentingnya feudalisme ini menggambarkan dalam popular naratif di Malaysia ini, cerita hantu Han Jebat ni memang hebat. Ada filmnya pun, filem Nordin Ahmad jadi jebat dia. So it's interesting to show for 1 minute this picture, this image of feudalism. Jadi baru diberikan apa ciri dia, mengapa dia jadi absolute this power. Raja boleh hukum bunuh tak ada ampun, tak bawa mahkamah pun. Jadi bila sebut tak bawa mahkamah tu dengan sendiri dia, kita mengatakan tidak ada pemisahan kuasa. Di Malaysia lain. Zaman sekarang pasal kolonial dia ada pemisahan. Kita dapati. Tak semestinya orang yang menjadi raja moden seperti Perdana Menteri itu tak boleh hantar ke jail. Ini maksud saya. Contoh terlalu banyak di depan mata you sekarang untuk membuktikan apa itu feudalisme dan apa itu tidak feudalisme. Antara raja dulu dan raja sekarang. Saya. Itu yang saya rasa boleh kita mengatakan. Okay, soalan seterusnya berkaitan etika, integriti dan faktor ketirisan. Boleh ceritakan sikit, Prof? Ya, yang penting sekali dalam kursus ini, dari satu segi yang menguraikan apa itu kefahaman kita mengenai konsep etika, integriti, kaitan antaranya, bagaimana etos dan etika menjadi anchor kepada apa kita nak buat dari segi perilaku, kerana kita akan dihakimkan bukan oleh neighbor kita, bukan dihakimkan oleh saudara kita, tapi dia hakimkan oleh sistem kita, satu sistem kehakiman. Dan sistem kehakiman itu ada kemuncak di sistem undang-undang kita, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang. Saya ni dah fikir apa ni rukun negara dalam kepala saya ni. Tapi pada saya itulah dia. Apabila kita bincang etika dan integriti, integriti itu mengukur pencapaian etika. Itu saja. Kita nak mengukur. Dan dari segi ketirisan itu sebenarnya bukan hanya tiris. Dia tiris banyak sedikit. Macam rahsia pun tiris juga. Dan jadi ketirisan. Banyak. Tapi ketirisan itu harus dikategorikan lah apa dia. Kalau tiris kat rumah tu panggil kontraktor lah. Tak boleh panggil SPRM. Jadi physically there is this tiris tu. So maknanya tak ada integriti orang buat rumah kita tu kan. Bila siap bagi duit, bayar, besok dah bocor. Tapi kita tak pernah bawa mahkamah. Perkara ni adalah orang yang ada duit tu pasal duit tu dah habis beli rumah tu kan. So jadi pada saya integriti dan etika ni dan ketirisan, secara literal ketirisan dan juga secara konseptual ketirisan ini boleh ada peraturan dan undang-undang. Tiris rumah pun boleh kita bawa kepada kepada kehakiman. Kenapa rumah ni bocor? Aku dah bayar baru beratus ribu tapi tak boleh guna zaman dia. Macam mana ni? Jadi ini pada saya adalah perkara yang zaman Hang Tuah dulu tak boleh buat. Tak boleh. Kalau tiris macam mana pun tak boleh buat. Hang Jebat marah macam mana pun dia tak boleh buat apa. Kecuali memanggil Hang Tuah kembali. Macam tu. Jadi pada saya dalam model ni semua ada. Dia bergerak sikit, parking, keluar sikit tayar dah salah dah. Bukan tiris. Itu menyalahi undang-undang. Besok dah kena saman. So, hidup kita ni memang senantiasa diikat oleh undang-undang yang berasaskan etika dan integriti. Itu dia. Okay, soalan seterusnya, saya fikir soalan-soalan ni hampir nak sama. Okay, yang pertama, pendapat Prof, sejauh mana peranan kerajaan dalam mempertabatkan dan mengangkat sejarah Kesultanan Melayu Melaka? Okay, soalan seterusnya, sebelum kedatangan kolonial terselah ketamadunan Melayu yang hebat seperti Kesultanan Melayu Melaka, adakah peradaban Melayu ini kolot dan tidak ke mana jika tiada sentuhan daripada kolonial? Okey, mohon pencerahan kesan-kesan kedatangan Portugis dan Belanda yang mungkin ada hingga hari ini berbanding kesan kehadiran Inggeris yang jelas ada pada hari ini. Okay, lepas tu, yang soalan ni bolehkah Prof terangkan sedikit maksud etika, etos, etiket dengan jelas. Apakah kesan
apakah perbezaannya dengan adab istiadat? Ini yang introduction ni. Saya ingat tadi mungkin ramai yang tak clear tadi sebab kita mengalami gangguan noise yang teruk tadi. Okay, saya ingat okay, itu je soalan dia, Prof. Okey, yang pertama sekali kita balik kepada soalan berkait dengan perbezaan 3 perkataan yang kita nak gunakan, iaitu etika, etos, etiket. Jadi etika ni dia macam prinsip, etika, prinsip. Perkataan tu prinsip. Etos ni nilai. Etiket ni amalan. Jadi ini 3 perkara. Etika itu prinsip, etos itu nilai, etiket itu adalah amalan. Macam mana kita buat? Tangan kiri, tangan kanan. Ini tak ada tulis dalam peraturan buku mana-mana. Tapi itulah dia etiket. Etos itu yang menentukan nilai itu. Apa nilai makan tangan kiri kanan? Dia ada nilai dia. Apa konsep? Apa kedudukan tangan kanan, tangan kiri ni, kita kata yang ini yang gini kotor, yang ini bersih. Ini adalah etos. Nilai yang kita bina dalam hidup kita. Etika ni prinsip. Maknanya kalau kita bila kita makan mesti ada prinsip tu. Apa yang kita masukkan bersih ada prinsip ni. Jadi prinsip ini adalah etika tu. Itu prinsip itu yang nak diuji sama ada integriti kita ikut atau tidak. Bila kita tak ikut, maknanya kita telah lari daripada prinsip itu. Dia kata bila kita nak dapat kontrak tak bayar rasuah kan, tapi bayar juga, itu jadi salah lah. Kalau ada undang-undang dia, itu dalam zaman moden ni. Zaman dulu dia mungkin tak ada sebut kata rasuah pun, dia kata suap je. Tapi suap pun tak ada ketika itu. Sebabnya kita tahu bahawa kedudukan raja itu absolut. Apa dia nak, dia dapat. Bini orang boleh ambil. Ini macam-macam cerita lah dalam zaman dulu kan. Itu tak payah saya ceritakan. Jadi itu yang penting. Etika, etos, etiket ni dalam adat Melayu ni, dalam alam tamadun Melayu ni, adat resam itu adalah etiket. Adat resam, etiket. Kalau cerita tak masuk lah, sebab cerita ni selalu dalam cerpen saya baca. Saya suka baca cerpen sebab panjang sangat. Kalau novel tu kan lepas itu 2 chapter kan. Tapi kalau baca novel, baca cerpen ni, kita akan dapat penjelmaan istilah mengenai adat istiadat. Adat istiadat ni dia macam itulah nilai. Kalau kita pergi nak ambil bintang ni, saya tahu semua ni tak tahu ada bintang, ada bintang kan. Saya tahu kalau faham dia mungkin kemungkinan lebih tinggi dapat bintang. So jadi kalau pergi bintang lah, pakai kain tak ada, rasa saya tak pernah saya tengok, kecuali orang perempuan lah. Lelaki pakai kain, pakai ketayap, tak ada. Saya tengok orang pas pun pergi ambil bintang tak pakai ketayap. So menarik boleh kain. Maknanya ada protokol. Etos ni, etiket ni adat resam, adat istiadat itu etos kita, nilai kita yang kita pasal apa? Kalau nak pergi ambil bintang tu patutnya tak payahlah pakai, tapi ini ada istiadat kita. Tengok ya. Dan adab itu adalah etika, itu adab, itu prinsip. Semua benda mesti ada beradab. Jadi etika dan adab itu dia memang kaitan yang kuat. Malah pada saya adab itu jauh lebih mendalam daripada etika. Kenapa? Saya katakan adab itu lebih mendalam daripada etika. Kerana etika ni diikat oleh undang-undang. Tetapi adab tidak diikat oleh undang-undang sahaja. Diikat oleh prinsip agama, kepercayaan dan sebagainya. Jadi adab ni pada saya lebih tinggi levelnya daripada etika ni. Etika ni datang bersama keperluan undang-undang dalam kerajaan dan pemerintahan. Itu yang dapat saya uraikan untuk soalan tadi. Berkait dengan soalan ilmu kolonial tadi, boleh saya tengok soalan ni? Okey. Tentang Melaka, Portugal dan Inggeris, ya. Begini. Sebenarnya dia ada 3 konsep itu. Satu imperialisme, satu kolonialisme, dan satu lagi globalisasi.
Imperialisme ni, orang tu boleh datang tapi tak perlu menjajah. Dia ambil kawasan-kawasan tertentu saja. Misalnya, datang ke Melaka, Portugal, dia tak sampai ke Kuala Pilah di sana. Kalau ada lah Kuala Pilah waktu itu. Itu kampung saya, itu sebab tu saya sebut contoh sesuai kan. Jadi, Dia jawab pada soalan saya tu. tetapi British sampai ke Kuala Pilah. Itu je bayangan saya yang saya nak berikan. Jadi imperial hanya untuk apa? Untuk ekonomi, untuk mendapatkan dagangan, menyedot kekayaan. Seperti East India Company. Sabah itu ia masih dalam imperialisme lagi dalam waktu yang panjang. Saya ia diambil alih pajak tinggi. Begitu juga di Malaysia. Imperialisme begitu lama, British ini hanya 1824, 1776 baru mula diambil alih. Bila mengambil alih itu dan mempunyai kuasa terhadap kawasan itu dia katakan you colonize. Seperti juga you colonize your backyard. Kita tanam jagung di belakang rumah, kita tanam rumput. Saya tak nak tengok lagi, tapi apa yang saya nak tunjukkan ialah bila kita menanam jagung di belakang rumah tu, we are colonizing our territory with a new plant. So colonizing ni is kolonialisme ini memang you create roots, ada urat-urat dan akar yang tersirat di dalam kolonialisme itu, yang dalam bentuk ilmu, kategori, dalam bentuk pendidikan, tulisan Jawi, tulisan Rumi. Jadi soal untuk mengangkat kegemilangan ini, saya rasa dalam konteks sekarang banyaknya adalah representation. Jadi macam ni lah. Itu sebabnya saya tengok ada golongan elit sekarang nak berpakai baju Melayu, songket, ada tongkol. This is a reinvention of tradition. Ini memang ada satu konsep baru yang diperkenalkan dalam tahun 80-an, 78 dan 80-an oleh Eric Hobsbawm mengenai reinvention of tradition. Jadi kita reinvent tradition ini. Dan ini tak sama dengan yang dulu. Itu sebabnya there is 100 reinvention of tradition every day in the whole country. 2 minggu tu utamanya. Itu bila orang kahwin. Raja sehari. So the Raja is reinvented every weekend in Malaysia. Reinvented maksudnya di apa tu? Cara kendurinya, bersandingnya, bunga mangganya. So you reinvent this every weekend in the country. So pada saya itulah cara nak mengangkat tradisi ini. Bukannya nak mengangkat besar-besaran. Macam mana nak diwujudkan kembali Kesultanan Melaka? Tak boleh. Dah lari dah sultan-sultan tu. Tak panggil pun tak datang. Itu jadi krisis pula. Semua mengaku sultan. Itu pun susah juga. Jadi pada saya nostalgia ini tak dapat dielakkan. Historical nostalgia tetap ada di mana-mana dalam dunia ini. Yang tak ada ni adalah bila misalnya orang-orang Amerika datang ke Amerika, bukan asal dia di Amerika, orang kulit putih, dia historical nostalgia dia tak ada, semuanya dekat England. Itu sebabnya heboh dengan Queen-nya, heboh dengan Prince Harry dan Markle. So all this interesting menurut saya, melihat bagaimana reinvention of tradition. Misalnya di Australia masih lagi sampai hari ini Queen adalah pemerintah yang paling mercu dalam pemerintahan Australia. So tak boleh nak diangkat kembali kehebatan Raja England itu di England itu kecuali dalam keadaan moden ini. Jadi historical nostalgia is important. Itu yang Tara Jacqueline nak buat dengan movie-movie dia, historical nostalgia yang menarik, seperti Gunung Ledang dan sebagainya. Jadi kalau tanya orang kat Ledang, tak gini dia kata dia. Tu orang Johor tahulah kan cerita Gunung Ledang tu lain, ya. Jadi ini maksud saya, it's good to think, and this why kursus ini boleh membawa saudara ke ruang-ruang itu untuk dibincangkan dengan lebih kritikal dan jelas. Okey, saya fikir soalan last. Sebabnya nak jawab semua soalan ni dengan masa yang kita ada tak cukup. Okey, soalan terakhir ialah Prof boleh kongsi dah hilang.
Prof boleh kongsi rujukan yang terbaik untuk panduan berkaitan etika dan peradaban terutama dalam konteks Malaysia. Saya buku saya je, modul hubungan etik baca tu. Dibaca modul hubungan etik itu sebenarnya ialah mengenai etika dan peradaban dan peralihan dalam masyarakat Malaysia. Tapi nama je lain. Modul hubungan etik, tapi kandungannya ialah mengenai etika dan peradaban di Malaysia. Bagaimana setiap kaum, setiap adat istiadat, peradaban dan sebagainya dibincangkan. Dan ada artikel-artikel lain lah yang boleh dibaca kemudian yang boleh saya berikan. Kalau ini kan menunjukkan mengenai apa itu civilization. Kalau buku Inggerisnya tentang civilization ni ada yang ditulis oleh Conan Brodel. I tak boleh type itu kalau boleh type kan. Braudel, Brodel. Conan Brodel. History of Civilization. History of Civilization. Ya. Apa tadi? Misteri. Misteri. Brodel. History 2 tahun pun tak of boleh baca, bagi Kak Ustaz Syukri baca, lepas tu kita buat bedah buku. Captain Will. Saya ingat 1980 something lah. Captain Will tu lah. Tapi you boleh check lah Google, immediately you will come up under apa tu, book depository ataupun Amazon.com dia jual. It's interesting. He discusses the 4 element tentang peradaban tu. Itu yang penting. Okey. Okey. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Okay, terima kasih. Mohon berikan masa pada admin untuk 3 minit untuk transfer slide apa semua. 3 minit. Mohon tunggu sekejap.